Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid semua. Okey, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tajuk iaitu kata hubung. Okey. Kata hubung sebenarnya terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama kata hubung gabungan, yang kedua kata hubung pancangan dan yang ketiga ialah kata hubung berpasangan. Namun pada hari ini cikgu ingin memberi fokus kepada kata hubung gabungan. Okey. Seterusnya, apakah itu kata hubung? Okey. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan yang pertama, kata dengan kata, yang kedua, frasa dengan frasa dan yang ketiga, ayat dengan ayat. Okey. Seterusnya, kita masuk kepada apa yang kita ingin fokus pada hari ini, iaitu kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan ialah jenis kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama taraf sifatnya. Okey. Mesti murid-murid tertanya, apakah itu klausa? Okey, sebenarnya klausa ialah lebih kurang sama dengan ayat, iaitu klausa mempunyai subjek dan predikat, manakala ayat juga mempunyai subjek dan predikat. Jadi kita dapat simpulkan bahawa klausa dan ayat ni dia adalah lebih kurang sama. Okey. Jadi, apakah itu kata hubung gabungan? Okey. Contoh kata hubung gabungan ialah yang pertama dan, yang kedua atau, yang ketiga tetapi, yang keempat serta, yang kelima lalu, yang keenam malahan, yang ketujuh sambil dan yang terakhir ataupun yang ke-8 ialah kemudian. Okey. Bagi murid-murid jelas, okey, kita masuk kepada contoh ayat. Okey. Penggunaan kata hubung gabungan dalam ayat adalah seperti yang berikut. Yang pertama, Aminah mengemas rumah dan ibunya membasuh kain. Okey. Dari ayat yang pertama ini, kata hubung gabungan yang digunakan ialah dan. Okey. Apakah itu kata hubung gabungan dan ini? Okey, kata hubung gabungan dan ini dalam ayat pertama ini, okey, fungsi dia adalah untuk menyambungkan dua ayat. Okey. Sebenarnya dalam ayat ini ada dua ayat, iaitu yang pertama Aminah mengemas rumah, ayat yang kedua ibunya membasuh kain. Jadinya digabungkan menggunakan kata hubung gabungan, jadilah Aminah mengemas rumah dan ibunya membasuh kain. Seterusnya ayat yang kedua. Maafkan. Ayat yang kedua, tetamu itu bangun lalu pergi ke tandas. Okey. Lalu. Dalam ayat yang kedua ini, kata hubung gabungan yang digunakan ialah lalu. Okey. Ayat yang pertama ialah tetamu itu bangun. Ayat yang kedua ialah tetamu pergi ke tandas. Jadi, lalu digunakan bagi menggabungkan kedua-dua ayat ini. Ayat yang ketiga, mereka mungkin pergi ke Johor atau ke Perak. Okey. Ada dua juga ayat di sini, iaitu yang pertama mereka mungkin pergi ke Johor dan ayat yang kedua ialah mereka mungkin pergi ke Perak. Jadi penggunaan kata hubung gabungan atau digabungkan untuk menggabungkan kedua-dua ayat tersebut. Okey. Nombor 4, bukan Ali sahaja yang pemurah, malahan anaknya juga dermawan. Ayat yang pertama, bukan Ali sahaja yang pemurah. Ayat yang kedua, anaknya juga dermawan.
Jadi untuk menggabungkan kedua-dua ayat ini, maka bukan Ali sahaja yang pemurah, malahan anaknya juga dermawan. Sama juga di dalam ayat yang kelima, keenam, ketujuh dan ke-8. Okay, kita lihat ayat yang kelima, Ahmad lulus ujian itu tetapi adiknya gagal. Penggunaan kata hubung gabungan tetapi. Ayat yang keenam, ia berkata-kata sambil merondong wajah temannya. Di sini penggunaan kata hubung gabungan sambil. Yang ketujuh, wanita itu memeluk anaknya serta membelai rambutnya. Penggunaan kata hubung gabungan serta. Dan yang terakhir sekali, ayat yang ke-8, sampah itu dipungutnya kemudian dimasukkannya ke dalam tong sampah. Jadi di sini penggunaan kata hubung gabungan kemudian. Okey, jadi jelas ya semua murid-murid, saya harap anda semua faham melihat video yang disediakan oleh cikgu kepada kamu semua, okey?